Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid, hari ini topik sejarah kita akan bersambung pada tajuk yang masih lagi tajuk di bawah pembentukan Malaysia. Cuma subtajuk dia ialah muafakat membawa berkat. Baik, sama-sama kita rujuk buku teks. Kalau dalam buku teks awak boleh rujuk pada muka surat 12. Surat 12. Muafakat membawa berkat, kita rujuk sama-sama. Keinginan untuk membentuk Malaysia dapat dilihat melalui usaha yang bersungguh-sungguh dalam kalangan pemimpin tempatan. Peristiwa pembentukan Malaysia ini banyak memberikan pengajaran kepada pemimpin tentang kepentingan muafakat dan kerjasama bagi mewujudkan sebuah negara yang harmoni. Kita berasa bangga melihat usaha gigih para pemimpin dalam memastikan kejayaan pembentukan Malaysia. Jadi pembentukan Malaysia ni dia bagi satu hikmah lah pembentukan Malaysia ni. Terutama dari sudut pemimpin tu sendiri. Pemimpin untuk membentuk Malaysia, pemimpin tu sendiri kena bekerjasama, kena muafakat, kena bersatu padu. Kalau tak ada persetujuan pemuafakatan antara pemimpin, pembentukan Malaysia tak akan berlaku. Kalau macam zaman mereka dulu, British kata rakyat tu dulu kena bersatu padu baru dia bagi mereka. Tapi dalam pembentukan Malaysia ni yang pertama sekali kena pemimpin dia. Pemimpin sendiri kena muafakat, baru negara Malaysia ni boleh dibentuk. Baik, di sini ada bukti bahawa permuafakatan antara pemimpin itu terbentuk. Bukti dia yang pertama ialah permuafakatan antara pemimpin negara, iaitu pembentukan beberapa jawatan kuasa menunjukkan permuafakatan antara pemimpin. Baik, jadi pembentukan macam-macam jawatan kuasa kan. Ingat lagi tak waktu nak sebelum langkah-langkah penubuhan Malaysia, ada beberapa jawatan kuasa ditubuhkan. Bagi kat sini contohnya permuafakatan antara ahli JPPM. Apa dia JPPM ni? Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia. Dah belajar sebelum ni, sewaktu dia langkah awal pembentukan Malaysia ni. Dibentuk dulu JPPM ni. Jadi JPPM ni diwakili oleh pemimpin-pemimpin di setiap negara tu sendiri. Untuk sama-sama tanda tangan setuju nak bentuk Malaysia. Itu permuafakatan antara pemimpin. Di sini ada pemerhati dari Persekutuan Tanah Melayu. Semasa wakil PBB membuat tinjauan pendapat tentang pembentukan Malaysia. Kan ada suatu pembentukan Malaysia kan ada tentangan daripada pihak Filipina dan juga Indonesia. Tu ingat lagi tak? Dari Indonesia, di mana akhirnya kita panggil pihak PBB untuk selesaikan masalah tu. Jadi pihak PBB datang, dia dah buat tinjauan, tinjauan penduduk setempat dekat situ, setuju tak setuju nak bentuk Malaysia. Kemudian mesyuarat JPPM di Kuala Lumpur. Jadi pemimpin ni sentiasa berjumpa lah. Sebelum pembentukan Malaysia ni, langkah-langkah dia, pemimpin selalu berjumpa nak muafakat ni, nak setuju itu, nak setuju ni, tantangan tu, nak tantangan ni. Jadi dekat situ wujudnya satu pemuafakatan yang sangat hebat lah, sangat hebat di kalangan pemimpin pada waktu tu. Pada pandangan anda, apakah kelebihan, ini dia soal fikir, pada pandangan anda apa kelebihan kepada rakyat dengan pengamalan sistem demokrasi? Sistem demokrasi ni apa dia? Sebuah sistem pemerintahan demokrasi. Okey, kita tengok apa dia. Ini sedikit sebanyak tentang inilah bukti tadi. Bukti pemuafakatan pemimpin waktu pembentukan Malaysia. Mengamalkan sistem demokrasi. Pada waktu tu mengamalkan sistem demokrasi. Demokrasi ini secara mudahnya untuk awak faham, demokrasi ini ialah satu pemerintahan berpusatkan rakyat. Rakyat boleh berhak untuk bersuara, untuk berikan pandangan. Itu demokrasi. Itu sistem demokrasi. Macam negara kita lah sekarang ni, demokrasi berparlimen. Baik, apa bukti mengamalkan sistem demokrasi pada waktu itu? Referendum telah diadakan di Singapura dalam proses pembentukan Malaysia. Referendum kan, penghutang suara rakyat dah dibuat. Rakyat berhak tentukan setuju tak setuju nak join Malaysia, nak menganggotai Malaysia. Jadi dah buat dah semua tu. Itu menunjukkan dia berdemokrasi lah. Rakyat telah diberi peluang membuat keputusan untuk menyertai pembentukan Malaysia. Itu contoh sistem demokrasi. Rakyat berpeluang, rakyat ada hak untuk tentukan. Bukan semata-mata pemimpin kata itulah kena buat. Tidak, itu bukan demokrasi. Okey. Seterusnya
Selain daripada itu, Semasa Pembentukan Malaysia juga menunjukkan tentang kebijaksanaan dalam merancang strategi. Kenapa? Apa strategi apa yang bijak ni untuk Malaysia? Lebih kurang je kan Persekutuan Tanah Melayu dengan Malaysia. Di sini kita kena tengok pula kenapa nak bentuk Malaysia. Awak dah belajar dulu sebelum ni. Pembentukan Malaysia telah dapat menyekat pengaruh komunis, suasana aman damai, menjamin kesejahteraan rakyat. Itu antara tujuan utama dia nak bentuk Malaysia ni. Nak hapuskan ancaman komunis. Sebab ancaman komunis ni dia bukan macam sewaktu penjajahan British pun. Dia secara nyata, secara jelas boleh nampak fahaman komunis ni kan lebih pada fahaman kan. Dia bergerak secara jadi susah nak kekang dia. Jadi cara nak kekang dia kena gabunglah negeri-negeri yang terlibat dengan ancaman komunis ni, Singapura, Sarawak tu semua. Baik. Seterusnya membentuk perpaduan kaum. Pelbagai kaum dan etnik telah dapat disatukan dalam pembentukan Malaysia. Keunikan ini dikekalkan sehingga hari ini dan permuafakatan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum terus terpelihara. Baik. Semua dah sedia maklum, awak pun dah sedia maklum bahawa rakyat di Malaysia ni berbilang kaum. Malah daripada zaman dulu lagi, zaman sebelum pembentukan Malaysia pun dah berbilang kaum. Ada kaum Melayu, ada kaum Cina, ada kaum India dan juga kaum pribumi di Sabah Sarawak lagi banyak. Lagi banyak pelbagai etnik, pelbagai kaum, lagi banyak. Jadi dengan pembentukan Malaysia ni, negeri ini, permuafakatan antara kaum tu sendiri. Kita rakyat kita Malaysia ni berbilang kaum, sangat ramai. Tapi hebatnya negara kita boleh hidup dalam suasana aman dan damai. Jiran kita Cina, jiran kita India, kawan-kawan kita Cina, kawan-kawan kita ada India, boleh hidup dalam keadaan aman dan damai. Awak kena pandang dari sudut positif, jangan pandang dari sudut negatif. Orang yang bergaduh tu jangan. Awak pandang dari sudut negatif, orang bergaduh sama kaum tu, jangan kata sama kaum. Jangan kata pergaduhan antara kaum. Sesama kaum sendiri pun ada bergaduh. Itu dari sudut negatif dia. Kita jangan tengoklah, kita tengok dari sudut positif. Boleh je rakyat Malaysia ni hidup dalam keadaan aman dan damai, yang dah dibina daripada dulu lagi, zaman pembentukan Malaysia lagi, zaman kemerdekaan lagi, dah dibentuk perpaduan kaum. Melayu, Cina, India, di Sabah dan Sarawak, Iban, Kadazan, semua hidup aman dan damai. Baik, itu antara kesannya pembentukan Malaysia. Okey, baik. Kita masuk sikit tentang topik sambutan Hari Malaysia. Tadi dah habis tentang pemuafakatan dalam pembentukan Malaysia. Cikgu masuk sikit je tentang sambutan Hari Malaysia ni. Semua orang dah tahu dah. Bila dah Malaysia dah terbentuk, jadi di tanggal tarikh 16 September tu diambil sebenarnya kita merayakan hari pembentukan Malaysia, Hari Malaysia. Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Malaysia. Sempena Hari Malaysia, pelbagai acara diadakan sebagai tanda kesepakatan dan sayang akan negara. Selain itu, Hari Malaysia juga merupakan hari cuti umum di Malaysia mulai tahun 2010. Ada diwartakan cuti start tahun 2010. Hasil daripada pemufakatan itu, maka pada hari ini kita dapat menyambut Hari Malaysia dengan bangga. Hari Malaysia ini antara suasana adalah sambutan Hari Malaysia kan. Terutamanya pemimpin lah mesti akan terlibatnya. Pemimpin persekutuan dan negeri bersama-sama dengan masyarakat berbilang kaum mengibarkan jalur gemilang untuk meraihkan sambutan Hari Malaysia. Ni siapa dia yang melaungkan selamat Hari Malaysia ni? Siapa dia ni? Mantan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib. Dia dalam acara sambutan Hari Malaysia lah, memperingati Hari Malaysia. Nyatakan acara yang diadakan untuk menyambut Hari Malaysia ni, awak boleh fikir sendiri contoh dia lah. Pada pandangan anda, apakah kesan kepada masyarakat dengan mengadakan sambutan Malaysia? Apa kesannya sambutan Hari Malaysia ni pada awak sendiri, pada cikgu, pada semua masyarakat? Awak fikir apa dia kesan dia? Yang pertama sekali, melahirkan rasa sayang, rasa cinta, rasa patriotik pada negara kita. Itu yang paling penting sekali, tujuan Hari Malaysia ni diadakan. Ni suasana ni di mana ni? Kalau tak silap cikgu, di Kuching, Sarawak ni, waterfront ni, gambar ni, waterfront. Ni di suasana sambutan di Sabah, yang tadi di Kuala Lumpur lah.
di Putrajaya ke Kuala Lumpur. Ni suasana sambutan di Sabah dan juga Sarawak. Nampak macam-macam kaum pakai dia punya pakaian tradisional. Ni semua suasana, contoh suasana sambutan Hari Malaysia. Maksudnya suasana tu sangat harmoni. Pelbagai kaum, pelbagai etnik sama-sama sambut Hari Malaysia. Baik, berkenaan dengan tugasan yang cikgu bagi, ni dia. Tugasan untuk sejarah. Tarikh hari ni sebenarnya, yang ni sebenarnya untuk jadual baru hari Khamis ni. Tapi memandangkan kita dah nak naik sekolah, jadi jadual baru tak jadi, kita teruskan dengan jadual lama. Tarikh ni awak boleh ubah, potong lah by bulan. Hari ni hari Ahad. Tajuk tadi muafakat membawa berkat. Di sini awak kena tuliskan semula apa bukti dia. Pembentukan Malaysia merupakan hasil muafakat dan kerjasama oleh pemimpin tempatan kita. Buktikan. Buktikan yang tadilah yang cikgu terangkan tadi, pada buku teks tadi. Ni muafakatan antara pemimpin negara. Inilah bukti dia. Pembentukan beberapa jawatan kuasa menunjukkan muafakatan antara pemimpin. Itu bukti dia. Dan mengamalkan sistem demokrasi. Sama juga awak tulis saja balik. Sistem demokrasi. Ini referendum telah diajukan Malaysia. Okey. Dan seterusnya, bijak merancang strategi, apa bukti dia, penjelasan dia, membentuk perpaduan kaum, apa penjelasan. Semua ada dalam teks. Cuma yang 5 ni. Sebagai murid sekolah, huraikan cara anda menzahirkan semangat sayang akan negara melalui sambutan Hari Malaysia. Huraian anda yang tidak kurang daripada 50 kata-kataan. Lebih kurang dalam satu perenggan 50 kata-kataan. Awak ceritakan cara awak nak zahirkan semangat sayang akan negara waktu sambutan Malaysia. Waktu sambutan Malaysia ni apa yang awak buat? Contohnya, saya nak zahirkan rasa sayang saya pada negara ni. Pada waktu sambutan Hari Malaysia, saya telah mencipta satu jalur gemilang, satu bendera Malaysia yang besar, menggunakan bahan-bahan terpakai, dan saya telah menghiasnya di rumah saya, membuat dengan secantik mungkin. Itu adalah cara saya menzahirkan rasa sayang saya pada Malaysia. Itu contoh. Contoh yang lain apa? Pada waktu sambutan Satu Malaysia, saya untuk menzahirkan rasa sayang saya pada Malaysia, saya telah mendeklamasikan sebuah sajak tentang sayangi Malaysia. Dan saya telah publishkan saya punya deklamasi sajak tadi, saya telah rakamkan dan upload di YouTube. Itu tanda saya menzahirkan rasa sayang saya pada Malaysia. Boleh. Itu awak kena fikir sendirilah. Tak ada dalam buku teks. Cara awak zahirkan sayang pada Malaysia. Baik murid-murid, cikgu rasa untuk hari ini itu saja, dan minggu depan insya-Allah kita akan bersemuka. Tak sabar nak bersemuka kan. Nak belajar depan lagi senang, lagi mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.